sebenarnya bila kita belajar ni, kita ada dua teknik atau dua cara. Pertama, kita katakan secara formal. Ya, formal ni maknanya kita ada boleh belajar di sekolah, itu kita kata formal. Tetapi pendidikan ni kita boleh dapat secara tidak formal. Secara tak formal ni beginilah, maknanya kita buat kursus, kita ada seminar, dan di dalamnya ada berbagai-bagai aktiviti. Terutamanya dalam aktiviti untuk kita nak memperkembangkan potensi diri kita. Jadi untuk memperkembangkan potensi, kadang-kadang kita dah berada dalam bilik belajar pun kita tak dapat. Tetapi yang pentingnya ialah kita perlu ada satu berbentuk interaktif, ya, di mana pelajar itu akan berinteraksi, akan mengambil bahagian. Mungkin kadang-kadang dia nampak macam main-main saja, ya, tetapi sebenarnya kita sedang mencongkir dari segi potensi dia, ya, supaya dia berfikir. Apabila dia buat satu aktiviti, dia akan berfikir, ya, kemudian dia akan bertindak dengan tak secara sedar. Itulah yang kita katakan salah satu cara untuk meningkatkan potensi diri dengan tak selangsung dapat membina personality, membentuk satu modal insan yang amat diperlukan di negara kita. Satu konsep, satu cara, satu strategi belajar, iaitu menggunakan kemahiran berfikir arah strategi, ya. Bukan maknanya murid-murid kita tak fikir, murid-murid kita berfikir. Dan ini menjadi satu aliran, satu trend di dunia sekarang ini, di mana HOTS atau Higher Order Thinking Skill ni merupakan salah satu ciri-ciri dalam sistem pembelajaran abad ke-21. Ya, kerana kalau kita buka mana-mana saja sistem pendidikan di dunia ini, HOTS adalah satu elemen dan ia amat dipentingkan. Oleh kerana dalam HOTS kita mengajar murid-murid itu bukan setakat menghafal, bukan setakat dapat menyenarai atau melihat kembali apa yang dilihat, tapi kita mengajar murid-murid itu mentafsir, menganalisis, dan akhirnya dia akan mereka cipta. Ini yang iaitu murid akan dapat buat inovasi. Jadi caranya ialah bukan hanya dia belajar di sekolah, dan HOTS tidak berlaku hanya dalam peperiksaan saja. Ramai yang murid ingat HOTS itu dia belajar untuk peperiksaan, tapi HOTS sepatutnya diaplikasikan di setiap hari, ya, sama ada di rumah atau di sekolah. Di dalam kursus seperti yang kita anjurkan ini, kita nak membuka minda pelajar supaya apabila dia bercakap, bukan hanya dia dapat menghafal, bukan dia hanya menerang kembali apa yang dia lihat, tetapi dia dapat mereka cipta. Dia dapat membuat satu, kita katakan ramalan, ya, dia dapat membuat satu hubung kait. Jadi aktiviti yang saya lakukan, dia dapat hubung kait, dia dapat menilai, dan inilah yang kita katakan HOTS. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan, kita belajar bukan hanya di sekolah secara formal, tapi kita belajar secara tidak formal, kerana banyak pengalaman yang kita dapat secara tidak formal, ya. Jadi saya menyuruh supaya murid-murid dapat hadir dalam kursus ini, dan secara kita orang katakan bermain-main, bukan maknanya tak serius, banyak berinteraktif. Murid-murid insya-Allah akan dapat membuka minda, akan dapat memahami lebih lanjut apa itu HOTS, dan dengan asas yang dapat ini, maka akhirnya bila dia pergi ke bilik belajar, dia akan lebih memahami. Saya tidak kata dia datang ke kursus ini terus bagus, ya, tidak. Pada saya dia datang ke kursus ini untuk memberi satu asas, memberi satu taklimat, memberi satu pengalaman. Apabila dia masuk ke sekolah, di sekolah mereka akan buat lebih lagi dalam mata pelajaran, maka memudahkan murid-murid itu memahami apa itu HOTS di sekolah.